berkaitan tentang ancaman Syiah. Ada pandangan yang mengatakan ia cuma suatu gimmick pendirian politik. Namun apakah benar berlakunya penyusupan nilai, bahkan digambarkan mendapat pula sokongan dari ratusan ribu umat Islam di Malaysia yang pada asasnya merupakan menganut fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apakah ancaman ia menjadi satu ancaman kepada pendirian yang sudah membangun secara organik dalam kefahaman dan akidah umat Islam di Malaysia? Kesemuanya ini akan kami kupas selama 1 jam di dalam Lanskap secara langsung kami bawakan kepada anda bersama panelis yang bakal saya perkenalkan seketika nanti selepas kita bersama Pekan Data. Pengendali kandungan dalam talian Suhaimi Muhammad. Baik, terima kasih Siap Menawar, dan seperti biasa saya selaku Pekan Data akan bersama anda dan mengalurkan anda untuk memberikan sebarang pandangan, komen dan juga soalan hubung tajuk kita pada malam ini, ancaman Syiah. Jadi anda boleh berinteraksi bersama saya 0322829062, 0322829062 maupun laman sesawang pribadi saya Suhaimi Muhammad ataupun Lanskap, di mana setakat ini saya ataupun ramai yang memberikan pandangan dan juga komen, dan malah ada yang menyatakan kemusykilan tentang pertengkaran antara Sunni dan Syiah ini di mana puncanya. Jadi ini mungkin kita akan menjadikan sebagai antara soalan-soalan yang akan dilontarkan. Jadi pastikan anda bersama kami dalam tempoh sejam ini dengan tajuk ancaman Syiah. Justru saya kita perlukan langsung pada malam ini. Soalan besar tadi Suhaimi petik sebahagiannya bertanya soal dari mana puncanya pertembungan ini. Tetapi elok Suhaimi kalau kita letakkan konteksnya dalam Malaysia. Sebab kalau tidak nanti polemik kita bercakap soal sejarah latar belakang yang cukup panjang. Untuk kita masukkan dalam 1 jam mungkin tidak memadai. Melihat ancaman Syiah di Malaysia, benar tidaknya? Apakah ia merupakan satu diperbesar-besarkan? Dan apa bentuk ancamannya? 3 panelis kami bawakan, 2 berada di studio sekarang. Saya perkenalkan panelis yang pertama di sebelah kiri saya, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, mantan Mufti Perlis. Assalamualaikum. Datuk dari Utara baru saja sampai. Terima kasih sempat bersama kami. Di hujung sana menemani adalah Ustaz Jamali Muhammad Adnan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Dan Suhaimi, kita ada tetamu sidang video. Ya, tetamu sidang video kita dari Kedah. Bersama kita ialah Ustaz Abdullah Din, Persatuan Ulama Kedah. Assalamualaikum Ustaz, langsung dari Kedah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustaz, sepanjang saya daripada Persatuan Ulama Negeri Kedah. Kami sama-sama dengan tuan-tuan. Baik, terima kasih Ustaz. Dan teruskan Ustaz. Kita membenarkan nanti bertingkah di antara ketiga-tiga panelis. Tapi elok saya mulakan dengan senario mutakhir ini digambarkan ancaman Syiah menular di Malaysia. Saya kira ia bukan satu yang baru, tetapi besar sejak akhir-akhir ini. Apakah benar, apakah real ancaman ini? Boleh saya mulakan dengan Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ancaman Syiah ini, saya fikir ada beberapa keadaan yang mencetuskan perkataan ancaman itu. Pertama ialah sifat Syiah itu di dalam sejarahnya dan kedudukannya di negara-negara yang lain. Di mana ada Syiah, maka akan wujudnya pergaduhan, perbalahan, tumpah darah dan seumpamanya. Maka umat Islam melihat ia sebagai sesuatu yang mengancam mereka. Ini berlaku di Iraq, kita berlaku juga di Bahrain, berlaku juga sekarang di Syria. Idea-idea yang dibangkitkan permusuhan antara Sunni dan Syiah itu telah mencetuskan banyak perkara di Pakistan dan seumpamanya. Yang kedua, ancaman itu apabila pihak Syiah yang sebelum ini macam mendiamkan diri, tapi ke belakang mula menonjol. Dan mereka exaggerate number mereka, saya rasa menyebut ada ratusan ribu. Saya tidak pasti, saya rasa mereka tidak sampai ke angka berkenaan, bahkan tak sampai puluhan ribu pun. Tapi oleh kerana mereka sendiri yang membesarkan angka mereka dan menzahirkan aktiviti mereka secara berani dengan lagu-lagu sedih yang menimbulkan sentimen-sentimen permusuhan dasar. Sentimen permusuhan dasar yang ini bukan saya berbeza dengan saudara di sudut pandangan politik, tetapi saya akan balik kepada saya memusuhi semua yang saudara baik dan saudara percaya mengenai saya, akan memusuhi Abu Bakar, Umar dan seumpamanya. Saya mengkafirkan orang yang saudara kata mereka baik, dan itu akan mencetuskan satu suasana kafir mengkafir di kalangan umat Islam, yang ini yang dianggap sebagai ancaman. Ini dianggap sebagai ancaman. Jadi pada waktu ini ia merupakan satu yang real, yang jelas ancamannya. Ia merupakan satu yang real sebab apabila number itu, jumlah itu bertambah besar dan pihak ini mula memperkatakan di Kedah umpamanya mereka sudah ada pusat yang tersendiri dan berani menzahirkan diri dan pemusuhan, maka itu dianggap real, ancaman itu wujud. Apa yang membawa, kalau melihat beralih kepada Ustaz Jamali, apakah yang membawa kepada keberanian baru ini? Kerana dahulu mereka secara senyap menyusup sunyi-sunyi, tapi kini ada satu bentuk keberanian yang digambarkan. Apa yang membawa kepada keberanian ini, Ustaz Jamali?
Okay, kalau kita lihat di negara kita ini, Syiah ini mula menampakkan identitinya bermula daripada revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, di mana Khomeini digambarkan sebagai dapat menumbangkan satu kuasa yang begitu lama melakukan kezaliman dan sebagainya, Shah Iran. Dan inilah menjadi satu daripada sebab begitu ramai di kalangan kita, rakyat negara ini khususnya sebahagian kecil daripada mereka begitu ta'assub, begitu fanatik ya, untuk berpegang kepada pegangan sebagai sebuah negara yang menampakkan ciri-ciri Islamnya dari segi keberanian pejuang-pejuang mereka. Dan ini juga menjadi salah satu daripada tarikannya ialah dari segi di kalangan sebahagian daripada umat Islam ini, dia nak kepada beragama ini secara shortcut, secara secara mudah, jalan pintas. Jalan pintas. Ya. Satu. Yang keduanya, kalau kita lihat ada tarikan-tarikan di dalam Syiah itu sendiri yang menjadi satu yang menarik mereka yang di luar daripada Syiah, khususnya daripada Sunni, untuk terlibat, untuk akhirnya berkorban, berjuang dan sebagainya, menghidupkan Syiah secara yang lebih agresif. Antaranya dari segi nikah mut'ah itu sendiri. Yang keduanya dari segi solat itu boleh dijamakkan dalam semua keadaan. Jadi perkara-perkara ini bagi orang yang mau mengenali agama, inilah yang mereka cari-cari selama ini, khususnya daripada golongan muda dan sebagainya, yang mereka nak kepada jalan pintas dalam beragama. Sedangkan sebaliknya, ini suatu yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Namun demikian Ustaz, saya pada hemat saya, keberanian baru ini tidak timbul dalam lakuna, dalam vacuum tiba-tiba. Apakah catalyst yang menyebabkan timbul ini? Apakah Arab Spring itu atau saya rasa antara perkara yang menyebabkan hal ini timbul ialah kerana kita ada kekosongan di dalam dunia Islam dalam mencari wira. Kita ada masalah cabaran barat, Amerika dan seumpamanya. Dunia Arab khususnya gagal untuk menunjukkan seorang tokoh-tokoh yang ataupun kuasa-kuasa politik yang dapat mencabar Amerika itu khususnya. Ini menyebabkan apabila Iran muncul dengan mencabar dan seakan-akan sedikit memberikan saingan dan juga mampu untuk menghasilkan nuklear dan seumpamanya, umat Islam dalam mata mereka mencari siapakah yang dapat menjadi pembela kita. Maka Iran kelihatan pergi ke depan, walaupun kita mempunyai tafsiran politik yang tersendiri terhadap apa yang Iran lakukan. Kita sehingga hari ini Iran tidak pernah kena tindakan dengan Amerika. Tetapi dalam kerangka mereka mencari hero baru itu, mereka tersedut sedikit mazhabnya. Dan oleh kerana mereka barangkali tidak mempunyai latar yang kuat tentang sejarah Islam dan seumpamanya, bukan saja tersedut semangat, juga tersedut kesilapan-kesilapan yang terkandung di dalam ajaran itu. Sama juga macam sebahagian orang mencari kasih sayang akhirnya masuk agama tertentu. Sebelum kita beralih kepada Ustaz Abdullah, satu penjelasan yang penting saya nak minta dari Ustaz Jamali, iaitu kita sudah ada negeri-negeri yang menggazetkan fatwa terhadap Syiah ini. Boleh dijelaskan apakah intipati kandungan fatwa tersebut terhadap Syiah di Malaysia? Fatwa berkaitan pengharaman Syiah ini dibuat pada tahun 1996 oleh Jabatan Kuasa Muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan dan diikuti oleh negeri-negeri. Di Selangor misalnya kita telah memfatwakan dan menggazetkan, mewartakan pada tahun 1998. Jadi memang begitu lama, lebih daripada 10 tahun. Dan walaupun begitu, ada juga masih negeri-negeri yang masih belum mewartakan, menggazetkan. Jadi dari segi, boleh kita senaraikan nama negeri yang belum menggazetkan? Antaranya mungkin boleh disebut di sini, antaranya Pahang, antaranya di Kedah sendiri, dan satu dua negeri yang lain. Jadi dari segi tindakan enforcement ini, dia memerlukan kepada difatwakan terlebih dahulu dan kemudian digazetkan untuk tindakan pendakwaan dan sebagainya di mahkamah dan sebagainya. Jadi dengan sebab itulah kita mengharapkan di saat kita mengambil suatu tindakan yang tegas dan sebagainya, di sana kita juga perlu memperhatikan, review semula mana-mana yang kekosongan ataupun yang masih kurang lagi untuk memastikan bahawa tindakan tegas kita akan mencapai sesuatu yang, sekali lagi Ustaz, inti fatwa itu mengatakan bahawa Syiah adalah merupakan satu pegangan akidah yang sesat di Malaysia. Syiah adalah sesat dan menyeleweng dari segi akidah.
dari segi syariat dan juga dari segi akhlak. Tidak kira apa pun bentuk penzahirannya. Tapi kita mendengar khabar Suhaimi di Kedah setidak-tidaknya ada perarakan Al-Quds. Hari ini tengah hari tadi, jadi mungkin elok kita tanyakan dengan Ustaz Abdullah di sana. Ya, teruskan mungkin terlebih dahulu Ustaz Abdullah untuk berikan pandangan tentang apa yang kita kali seminar sebentar tadi. Tentang perarakan yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tadilah pada solat Jumaat sebentar tadi di Masjid Zahir, pihak Syiah telah cuba untuk menggunakan isu Al-Quds ini untuk nak tarik perhatian umat Islam, memberi simpati kepada orang Syiah. Jadi alhamdulillah atas kerjasama Jabatan Mufti, pejabat PDRM, program yang dirancangkan tu digagalkan alhamdulillah hari ini. Tapi walaupun begitu, lebih kurang tadi dalam 60-70 orang cuba berkumpul di Masjid Zahir untuk nak mewar-warkan isu Al-Quds. Dia sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, isu Al-Quds ni cuba digunakan oleh Syiah untuk mengelabui mata umat Islam di negara kita supaya memberi simpati kepada Syiah. Syiah juga kononnya memperjuangkan isu umat Islam Al-Quds, walaupun sebenarnya mereka berpura-pura saja nak bantu Al-Quds ni. Saya nak balik kepada apa yang disebutkan oleh yang berbahagia Dr. Asri Zainal Abidin sebentar tadi. Saya nak cerita tentang ancaman tuan-tuan dan puan sekalian. Di negeri Kedah ni, tak jauh daripada studio yang saya berada ni, tuan-tuan, ada sebuah sekolah Cina lah saya sebutkan. Seorang ustazah kita, ustazah Kementerian Pelajaran Malaysia, secara terang-terang mengajar ajaran Syiah dalam kelas. Dan saya sendiri setelah buat pertemuan dengan ustazah ni, yang mengejutkan saya pendirian dia. Saya tanya dia, ustazah, apa pandangan ustazah terhadap Syiah? Dia kata Syiah tak salah ustaz. Silapnya semua yang berlaku antara Sunni dengan Syiah ini adalah punca pengambilan tampuk pemerintahan yang pertama oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata sekarang ni kita tak boleh percaya para sahabat, sebab sahabat-sahabat ni kebanyakannya munafik. Jadi tuan-tuan cuba bayangkan, bahaya tak bahaya Syiah dalam negara kita pada hari ini, sehingga ke peringkat bukan guru biasa yang jadi Syiah, tetapi guru pendidikan Islam yang kita percaya seorang bapa hantar anak ke sekolah, sudah tentu dia percaya sepenuhnya pada sekolah tersebut, tapi tiba-tiba ustazah tu mengajar Syiah dalam kelas. Okey, jadi ancaman ni kalau kita bayangkan dia benda kecil, benda yang barangkali ada seorang, dua orang, lepas tu kita tak ambil tindakan, kita biar dia lagu tu saja. Jadi apa akan berlaku kepada masyarakat kita, bayangkan 10 tahun lagi. Okey, Ustaz, sebenarnya tadi Dr. Asri juga yang menyatakan tuan-tuan tentang betapa besarnya ancaman Syiah di negara kita pada hari ini. Okey, jadi sebenarnya tadi Ustaz Dr. Asri menyatakan di Kedah sendiri pergerakan Syiah mula menonjol, mula menzahirkan diri mereka, dan kenyataan daripada Ustaz Jamaludin tadi pula menyatakan bahawa Kedah belum lagi memfatwakan tentang Syiah. Jadi apa komen Ustaz sendiri dalam hal ini? Di Kedah ni memanglah kalau kita perhati, di Kedah ni ada beberapa pusat penyebaran Syiah. Yang pertama di Pendang. Nama tempat tu tuan-tuan, nama dia Alok Berala. Padanlah dengan nama tu pun. Ustaz Abdullah Hasan secara terang-terang buka satu Husainiyah, nama Husainiyah Az-Zahra. Setiap minggu kuliah diadakan di rumah beliau, dan dihadiri saya ingat sekitar 7-80 orang tiap-tiap minggu. Kemudian di Sungai Petani. Di Sungai Petani ada satu tempat dekat dengan RFC lama dulu tuan-tuan. Kalau dulu dibuat secara sembunyi-sembunyi, tapi hari ini program itu dibuat pakai mikrofon dah. Dah berani menzahirkan diri dah orang Syiah di sana. Bahkan ketua mereka di Sungai Petani, Saudara Iqbal, yang saya rasa tak perlu saya sembunyikan nama beliau, secara terang-terang protes, telefon ke pejabat mufti, bantah apa yang pernah dilakukan oleh Jabatan Mufti, penerangan berkenaan dengan bahaya ajaran Syiah kepada penduduk di negara kita. Yang lain ni tuan-tuan dan puan sekalian, kebanyakannya yang bergerak menyebarkan ajaran Syiah ni terdiri daripada kalangan ustaz
yang mengambil pendekatan perubatan Islam untuk menyebarkan ajaran Syiah. Contoh saya bagi, di Kampung Bujang, Mabuk Kedah, ada seorang ustaz duduk dalam kampung, jauh ke dalam, kerja dia mengajar Al-Quranul Karim, kemudian berubat orang. Tapi bila ada pesakit yang ambil rawatan dengan dia, yang dia tunjulkan Syiah. Saya pergi jumpa dia, dia kata saya bukan Syiah, saya mazhab Hanafi. Ini ciri-ciri orang Syiah. Dia sebenarnya walaupun nampak macam berani, tapi sebenarnya orang Syiah ni dia takut untuk menzahirkan diri. Di hutan kampung ada seorang lagi ustaz yang masyhur Syiah. Semua orang tahu Syiah tapi tak mengaku Syiah juga. Menggunakan pendekatan yang sama, pendekatan perubatan Islam untuk merangkap umat Islam di negeri Kedah agar terpengaruh dengan ajaran Syiah. Cuma malangnya bagi saya lah sebagai seorang ahli anggota masyarakat Islam, kadang-kadang saya kurang puas hati dengan tindakan yang diambil. Pihak yang bertanggungjawab seolah-olah membiarkan golongan ini bermarajalela untuk menyebarkan fahaman mereka. Saya sendiri saya buat laporan kepada jabatan yang berkaitan, tapi setakat ni orang-orang yang saya sebutkan nama ni mereka tak pergi jumpa pun untuk nak ambil keterangan, untuk nak selamatkan masyarakat yang berada di sekitar tu daripada terpengaruh dengan ajaran Syiah. Okey, baik Ustaz. Soal penguasaan kita akan sentuh selepas ini. Tapi saya melihat dengan apa yang telah pun didedahkan oleh Ustaz tadi, Said Nawar, bahawa ada kebenaran juga dengan apa yang saya temui di Kedah ke KL blogspot.com ini. Dikatakan bahawa panas bukti Syiah makin parah di Kedah. Jadi dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Abdullah tadi, seolah-olah menampakkan trend itu. Nanti mungkin kita boleh mendapatkan maklum balas daripada Datuk berhubung apa yang dikatakan ini. Jadi kita akan berehat seketika dan kita kembali selepas ini dengan tajuk Ancaman Syiah. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Lanskap. Anda menyaksikan Lanskap dan kita membicarakan tentang ancaman Syiah. Benar tidaknya kita memberikan suluhan kepada itu. Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Ustaz Jamali Muhammad Adnan di studio, dan di negeri Kedah secara sidang video Ustaz Abdullah bin Din. Tadi kita dengar dari Ustaz Abdullah tentang realiti bagaimana kedudukan negeri Kedah. Penzahiran elemen dan pengaruh Syiah itu begitu jelas sekali, dan kekecewaan Ustaz terhadap gagalnya ataupun tumpulnya penguatkuasaan sementara tidak adanya fatwa yang digazetkan di peringkat negeri Kedah pada peringkat ini. Tapi saya berbalik semula kepada Datuk, yang kita mendengar tadi ustazah di dalam sistem sekolah. Jadi kelihatannya di sini, ya, kita pun dengar di dalam polemik masyarakat yang mungkin bukan agamawan mengatakan bahawa Syiah itu juga satu bentuk daripada cabang Islam. Jadi bagaimana harus kita fahami ini? Sedangkan disebutkan tadi Syiah itu sesat mengikut fatwanya. Jadi bagaimana kita boleh meluruskan semula kefahaman umat Islam kita, Datuk? Terima kasih. Saya rasa ini satu perkara yang penting untuk kita fahami. Dan apabila kita hidup dalam satu masyarakat yang demokrasi dan kita hidup dalam sebuah negara yang terbuka pada dunia, yang terbuka, orang boleh baca internet dan berbagai-bagai sumber, kita tidak boleh hanya begitu kita menyatakan sesat tanpa masyarakat faham kenapa kita kata dia sesat. Perkara yang pertama yang perlu kita buat ialah kita mesti menzahirkan satu suasana di mana rakyat awam dapat memahami kenapa mereka itu dihukum sesat. Saya selalu mengulangi satu perkara, iaitu mana-mana pemikiran apabila dilontarkan ke dalam masyarakat, ia tidak dapat dihapuskan melainkan dengan pemikiran yang lebih kuat. Maka macam disebut tadi, sekadar kita kata jangan pergi pada Syiah sesat, orang akan tetap pergi. Apabila Syiah berjaya marketkan pemikiran dia, orang merasa ia menarik, dan awak kata sesat, awak tak dapat buktikan apa-apa pada saya. Ini kerja yang pertama golongan ilmuwan, para sarjana atau pihak-pihak beragama. Mereka perlu untuk menyediakan maklumat yang lengkap mengapa Syiah itu dihukum sesat. Dan kita kena beza. Nanti orang akan heran juga kalau dia Syiah bukan Islam, kenapa dia pergi Mekah? Itu banyak persoalan orang akan tanya. Ini sikap kelunakan ahli sunnah. Yang sesat tidak semesti kafir. Yang sesat tidak mesti kafir. Dan ahli sunnah dia tak nak hukum macam ambil semua satu kumpulan, kita hukum bandel macam tu terus kafirkan. Sesiapa di kalangan Syiah yang kata Quran tak betul dan seumpamanya, dia akan keluar daripada Islam. Tetapi secara umum Syiah itu sesat.
melainkan terbukti individu yang lebih daripada batasan sesat pergi kepada kekufuran. Tapi secara umumnya kepercayaan mereka anut ini ialah kepercayaan yang sesat. Tapi mungkin orang akan tanya, banyak juga benda yang dianggap bukan sesat, kufur bola negara. Pada sisi Islam, agama-agama lain yang bukan Islam boleh hidup di dalam Malaysia ni, kenapa Syiah tidak boleh? Saya rasa persoalan ini perlu ditangani. Persoalan ini saya nak minta supaya difahami oleh umat Islam dan rakyat negara ini. Mungkin non-Muslim juga mereka tanya hal ini. Orang kata Dr. Asri selalu cakap tentang kerencaman pemikiran dan kepelbagaian, mengapa menolak kepelbagaian Syiah. Syiah di dalam sejarahnya ialah mazhab air mata dan darah. Dia tidak muncul kerana kepelbagaian, tapi ia muncul kerana dendam. Syiah itu muncul dengan pembunuhan Sayyidina Osman dan kemudian berterusan semuanya episodnya darah. Kalau kita tengok perayaan-perayaan Syiah, perayaan yang mendarahkan diri, mencederakan diri, meratapi. Kita pergi tengok puisi-puisi dia, puisi yang meratapi, menangisi. Ada pihak yang mesti dikorbankan di atas tangisan ini. Siapa? Siapa itu yang menjadi maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam konteks ancaman ni ia menjadi zero sum game. Saya sengaja memberikan ruang kepada Datuk tadi sebab kita ingin menjelaskan secara memutihkan semula pemikiran, tapi kita tahu kita nak tahu nanti siapa di talian kita kini. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya akan memberi ruang. Nama saya Khalid baru. Okey, soalannya ringkas dan padat. Saya nak ucapkan selamat berpuasa dan mudah-mudahan berpuasa ini berhasil barakah pada semua ahli anda, termasuk pengacara dan penerbitnya sekalian. Teruskan kepada soalan, Tuan. Soalan saya, adakah Syiah ini satu fahaman yang mungkin mendapat satu tempat dalam elemen Freemasonry dalam konteks globalisasi menular seluruh dunia? Dan pada pandangan saya, minta maaf kalau saya salah, kalau Syiah itu akidah dia dah tak sama kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni pun, kalau dah sesat tu tak adalah jawabnya. Rukun iman tu kalau 6 tolak 1 bukan 5, kosong. Kalau rukun Islam 5 tolak 1. Baik, Cik Khalid, kita beri ruang kepada panelis untuk memberikan pandangan balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin Datuk Freemasonry globalisasi. Ini satu perkara, saya rasa musuh-musuh kita lebih kenal kita daripada diri kita sendiri. Ini kita kena akui. Sebab tu kita lihat, saya ketimbulkan semua pihak-pihak kuasa-kuasa Syiah dalam dunia ini, tanpa saya sebut nama dan saya rasa penonton faham. Kuasa-kuasa Syiah dalam negara ini, walaupun berbagai berita, ada nuklear, ada apa, terorisme, kita tidak pernah melihat mereka dikenakan tindakan ketenteraan. Tetapi negara-negara yang mempunyai kekuatan Sunni, cepat saja dibom, dihukum. Walaupun yang lain tu nampaknya ada, tetapi masih lagi pergi ke peringkat antarabangsa, masih lagi pengaruh mereka disebarkan. Apa yang berlaku di Syria, umpamanya, apa yang saluran yang Iran berikan bantuan, Iran tidak dikenakan apa-apa tindakan sehingga hari ini. Tapi kita bayangkan kalau hal ini dilakukan oleh negara Sunni, mereka akan kena. Dengan itu saya simpulkan bahawa pihak lain itu lebih tahu bahawa siapa patut mereka tolong dalam menimbulkan huru-hara dalam negara orang Islam. Bukan Syiah tidak boleh wujud kalau dia sekadar pemikiran, tetapi masalah kewujudan dia di dalam mana-mana rantau Sunni, dia akan berakhir dengan tumpah darah. Kalau mereka kata itu bukan sangkaan, ia bukan sangkaan, ia adalah realiti yang wujud bagi setiap sebut di mana negara yang ada Sunni dan Syiah. Apa yang akhirnya berakhir, apa yang kesudahannya. Sebab itu ramai orang yang kadang-kadang bercakap di atas teori. Dia kata apa salahnya Syiah wujud, kita hidup bersama. Saya terima konsep itu, tetapi realiti tidak demikian. Okey, atas bukti-bukti sejarah. Saya ingin beralih kepada Ustaz Jamali untuk bantu saya di sini, kerana di sana-sini kita mendengar sikap kita terhadap fatwa seperkara, tetapi kepada mereka yang mungkin berupaya untuk mengartikulasikan idea, dia kata beginilah, kalaupun Syiah itu sesat, tetapi ada nilai-nilai baiknya yang mungkin boleh diterima secara simbiotik di dalam environment, dalam ekosistem pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Adakah ini sesuatu yang berbahaya? Apakah boleh kita raikan pemikiran ini? Elemen-elemen baik dalam Syiah. Terima kasih atas soalan tersebut. Ada satu konsep umum yang menyatakan bahawa kebaikan itu di mana sahaja kita boleh terima, selagi mana berdasarkan nilaian Ahlussunnah wal Jamaah tidak bertentangan dengan Al-Quran.
dengan sunnah, dengan pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu kalau kita melihat kepada apa yang kita bincangkan pada malam ini berkaitan Syiah itu sendiri, saya tak nampak berdasarkan kepada apa yang telah dikemukakan oleh jawatan kuasa fatwa kebangsaan ataupun negeri, ada perkara-perkara yang disebut sebagai suatu kebaikan berdasarkan kesesatan dari segi akidah. Mereka menghalalkan apa yang disebut sebagai nikah mut'ah. Mereka menjamakkan semua solat dalam semua keadaan. Mereka yang mengkafirkan para sahabat, isteri Nabi dan sebagainya. Ini suatu perkara yang akan membawa kepada suatu bahaya yang lebih besar dari segi perpecahan di kalangan masyarakat dan sebagainya. Jadi sebab itu kita di pihak berkuasa agama memikul ini sebagai suatu amanah yang perlu kita laksanakan. Jadi fatwa bukan sekadar dalam kertas sahaja, tetapi kita hendaklah mengambil apa yang disebut sebagai penguasaan, enforcement dan sebagainya. Dan ini kita berdasarkan kepada kaedah ataupun perlembagaan itu sendiri, bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Dan Islam bagi agama persekutuan ini didetailkan oleh jawatan kuasa fatwa kebangsaan bahawa Islam itu hendaklah berdasarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah itu dari segi akidah, syariat, akhlak dan sebagainya, dan menolak sebarang ajaran ataupun amalan lain yang bertentangan dengan Islam yang ditafsirkan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Jadi dengan sebab itu kita mengambil pendekatan bagaimana disebutkan oleh Datuk tadi, bukan sekadar enforcement, kita juga mendidik masyarakat. Kita mengadakan pelbagai seminar, forum, malah mujadalah, malah apa disebut sebagai perdebatan dengan mereka. Dan termasuk di Selangor kita mengadakan dialog pakar terbuka dengan mereka. Tetapi kita tidak nampak ada mereka boleh menerima pandangan kita. Dan apabila Ustaz mengatakan bererti kita boleh menunjuk siapa orangnya yang memimpin Syiah di Malaysia, tetapi tidak ada tindakan, itu kita akan pergi ke situ seketika nanti. Kerana Suhaimi ada ingin berkongsi. Kalau di laman sesawang sebenarnya, di alam maya sebenarnya saya tentang Syiah ni terlalu banyak. Kalau dinyatakan di Yahoo sendiri-sendiri wujud Persatuan Syiah Malaysia. Jadi kenapa pihak berkuasa tidak mengambil perhatian tentang perkara ini? Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dinyatakan oleh SKMM akan mengambil tindakan jika terima laporan. Itu dari satu sudut. Namun begitu, kalau saya kongsikan juga dan sebagai sedutan, inilah yang terdapat di Persada Maya tentang Syiah. Seketika kita mungkin boleh perhatikan. Sebahagian yang dapat kami kongsikan tentang akidah itu sendiri dapat kita perhatikan saja. Mungkin kita bila minta Datuk sendiri komen tentang apa senario tentang umat Islam ini berlaku di negara kita dan dilaporkan di Kelang sendiri. Datuk. Syiah ni dia satu mazhab yang satu firqah sebenarnya yang dia berbeza dengan kita terlalu banyak perkara. Walaupun dia sebut Allah sama dan Nabi Muhammad sama, tapi dia ada sembahyang yang berbeza, dia ada kepercayaan sumber yang berbeza. Apa yang kita percaya dia tidak percaya. Kita percaya Abu Bakar dan Umar umpamanya sebagai ini adalah tokoh yang terbaik sepanjang. Mereka percaya dua orang ini sebagai tokoh kafir, sebagai musuh Islam, musuh Allah. Dan ini satu perkara yang sangat berbeza antara kita dan mereka, dan telah berlaku percubaan yang banyak dalam sejarah Islam, sejarah umat Islam untuk menemukan antara sunnah dan syiah. Dia panggil taqribul madhahib, taqribu baina sunni wa syiah, baina sunnati wa syiah, mendamaikan sunnah dan syiah. Antara tokoh yang hebat yang dalam sejarah Islam dan sejarah kita yang cuba pada mutaakhir walaupun telah meninggal, iaitu Syekh Mustafa Sibai umpamanya, mencuba, tetapi akhirnya dia sendiri dapat kesimpulan bahawasanya percubaan mendamaikan Sunni dan Syiah ini gagal kerana tidak ada kejujuran di pihak Syiah. Di dalam masa yang sama mereka hadir untuk bertemu, dalam masa sama juga mereka menikam Sunni dalam negara-negara mereka. Saya rasa Dr. Yusuf Al-Qardawi dapat menjadi contoh. Dia antara orang yang cuba supaya di dalam Persatuan Ulama'nya dijemput juga Syiah dalamnya. Tapi akhirnya lihat apa yang Syiah lakukan di Syria dan Syiah lakukan kepada beliau sendiri. Ini satu perkara. Dan saya, kalau kesempatan yang nak sebut, supaya orang awam, terutama saya tahu ramai golongan yang cerdik pandai membaca, kita kena bezakan antara individu Syiah dan mazhab Syiah. Individu Syiah mungkin kita dapati ada orang Syiah yang bijak, seperti Ali Syar'ati umpamanya. Tulisan dia menjadi rujukan kepada kebangkitan Islam pada era 70-an kerana dia seorang yang bijak. Tetapi beliau begitu liberal Syiahnya.
Kita mungkin dapati seorang saintis yang bijak, dia juga bukan Muslim. Seorang saintis yang bijak, dia Syiah. Tapi itu tidak menghalalkan mazhabnya. Tidak menghalalkan mazhabnya. Soal kepercayaan mazhab, satu hal yang lain. Di dalam mazhab tu mungkin lahir 3 orang yang bijak di pemikiran, cerdik, kerana dan negara Iran itu sendiri terkenal dengan negara yang bijak. Ada orang yang baik, orang yang baik segi akal, maksudnya cergas segi akal. Tetapi mazhabnya tidak membantu. Mazhabnya tidak membantu. Jadi ini hendaklah kita itu juga antara elemen yang ingin saya tanyakan sebenarnya dalam forum ini. Kalau boleh saya beralih kepada tetamu kita, Ustaz Abdullah Din di negeri Kedah, kerana apa yang digambarkan oleh Datuk Dr. seketika tadi dan juga Ustaz Jamali, ada persepsi setidak-tidaknya di peringkat lapangan mengatakan bahawa kiranya kita mampu berfikir tinggi, seolah-olahnya menggambarkan bahawa mereka yang mampu memahami baiknya Syiah itu adalah mereka yang dalam kalangan kelompok yang boleh berfikir ataupun terdidik. Jadi kelihatannya apa yang Ustaz Abdullah nyatakan tadi juga begitu realitinya di negeri Kedah, kerana golongan yang mendukung adalah merupakan golongan yang punya asas agama sendiri. Mungkin Ustaz Abdullah boleh menggambarkan apakah benar tarikan Syiah itu juga dalam konteks pemikirannya sehingga ia kelihatan begitu anggun kepada kelompok yang boleh berfikir tinggi. Ustaz Abdullah. Tuan pengacara kita, insya-Allah. Saya sebelum menjawab soalan tuan, saya ingin berkongsi video yang ditayangkan sebentar tadi. Tuan-tuan tengok isu ni dia heboh di Kelang. Tetapi untuk pengetahuan kita semua, yang jadi imam sebentar tadi, saya boleh beritahu nama dia, Muhammad Ishraf. Tuan-tuan tahu tinggal di mana? Dia duduk di Kedah Darul Aman. Walaupun hauzah yang ditubuhkan di Kelang, tetapi orang yang tuan-tuan saksikan di layar tadi sebenarnya duduk di Kedah Darul Aman, di bandar, di Taman Tunku Sarinah. Saya sebenarnya tuan-tuan perempuan sekalian, nak gambarkan sikit lagi betapa bahayanya isu Syiah ni bila isteri kepada Muhammad Ishraf yang dalam keadaan dilema menghubungi kami. Soalan yang dia tanya, Ustaz, bagaimana hubungan saya dengan suami saya? Yang suami saya ni saya confirm dia Syiah setelah beberapa tahun yang belakangan ini. Jabatan Mufti tak mampu bagi jawapan. Tanya para ustaz kita tak boleh bagi jawapan. Saya boleh bagi jawapan peribadi. Mungkin kalau kita tanya Dr. Asri boleh bagi jawapan. Kita boleh tanya ustaz di kampung mana-mana, dia boleh bagi jawapan. Tapi yang menjadi dilema kepada kes ini ialah isteri dia. Macam mana dia nak duduk dengan suami yang berfahaman Syiah? Yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah bertemu dengan orang ni, Syiah yang dia bawa ni bukan Syiah Imamiyah yang sedang kita perkatakan pada hari ini. Ni Syiah yang baru pula. Nama dia Ansar Al-Mahdi. Suami dia, masa kami buat pertemuan baru-baru ni, mengaku bahawa mereka percaya 12 orang Imam Mahdi. Imam Mahdi yang dipercayai hari ini sedang berada di negara Iraq, umur 45 tahun. Dan tuan-tuan boleh bayangkan bahayalah perkembangan ajaran Syiah yang dibawa ni, yang baru ni pula. Kerja dia ialah menterjemah beberapa buku Syiah ke dalam bahasa Melayu. Yang pertama yang saya ingat, Al-Arba'una Hadithan fil Mahdiyyin. Dirasah fi Syakhsiyatil Yamani Al-Maw'ud. Ini buku yang kita boleh tunggu dalam beberapa hari akan masuk ke dalam pasaran negara kita. Saya sebenarnya tuan-tuan, saya nak balik pada apa yang disebutkan oleh Dr. Asri sebentar tadi. Kalau kita perhatikan semua jawatan kuasa fatwa sama ada kebangsaan ataupun negeri memfatwakan Syiah sesat. Saya secara peribadi, sesat tu bagi saya tak cukup lagi untuk menakutkan masyarakat, sebab kita nak menganggap Syiah ni sebagai suatu ancaman. Syiah ni perlu dihukum kafir, terkeluar daripada Islam, bukan sekadar sesat. Sebab bila orang kata sesat, orang kata Islam dah lagi Ustaz. Seorang ustaz kami fatwa, bukan semua Syiah tu jahat. Itu yang selalu kita dengar, boleh diterima. Ada Syiah yang masih boleh dikategorikan sebagai Islam. Tetapi tuan-tuan perempuan sekalian, kita perlu menilai Syiah daripada buku-buku yang ada di Malaysia pada hari ini. Kita boleh baca buku yang ditulis oleh saudara Khair Izzah
buku meniti titian kebenaran, buku inilah Khulafa ar-Rasyidin Rasul. Sekalipun kita tidak mampu merujuk Al-Kafi, kita tidak mampu merujuk Al-Istibsar, Al-Ihtijaj, tapi buku-buku yang dikirimkan kepada kita oleh Majlis Syiah Malaysia di sampul surat yang dihantar kepada kami itu sudah cukup untuk kita hukum Syiah ni bukan sekadar sesat, tapi dah terkeluar daripada ajaran Islam. Kita perlu jelas tentang hukum Syiah. Kalau tidak, tuan-tuan, macam mana kita nak gambarkan kepada masyarakat di luar bahawa Syiah ni bahaya? Kalau ada ustaz kita yang bila ditanya apa pandangan ustaz terhadap Syiah, ustaz ni kata bukan semua Syiah tu sesat, ada Syiah yang kira-kira boleh pakai lagi. Ini masalah utama dalam kita nak menyampaikan betapa Syiah ni suatu ancaman ataupun tidak. Sedangkan kalau kita merujuk kepada kalam para ulama salafus salih kita, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, fatwa Syiah ni la tu'kal dhabaihuhum, tak boleh makan makanan yang mereka sembelih, binatang yang disembelih oleh Syiah haram dimakan. Al-Firyabi menghukum orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kafir. Al-Imam Al-Ghazali memfatwakan orang-orang ini kafir. Kita di Malaysia masih fatwa Syiah ni sebagai sesat. Masyarakat kita masih keliru. Dan apabila ilmuwan kita tidak mampu untuk menerangkan tentang kekafiran Syiah, duk kata sesat saja, inilah yang menyebabkan orang di luar kita masih keliru tentang Syiah yang ada di negara. Itu antara yang cuba kita tangani pada malam ini setidak-tidaknya, saya beri Ustaz, contoh pada sebab peringkat saya ini. seorang guru yang mengajar di sekolah. Ya. Saya jumpa. Baik Ustaz, itu antara yang cuba kita tangani pada malam Boleh saya ini, sambung kerana sekali, kita ingin cuba menjelaskan di sini, membetulkan sikap, kerana ada sedikit delay dengan Ustaz. Jadi saya perlu membuat celahan ini untuk memberi ruang kepada Ustaz Jamali juga. Sikap kita terhadap apabila kita mengetahui Syiah itu sesat dibandingkan pula dengan sikap kita terhadap orang-orang kafir. Jadi di situ timbulnya kekeliruan antara garis panduan yang mungkin Ustaz Jamali boleh bantu sedikit sini. Baik, kalau kita lihat kepada fatwa yang telah dikeluarkan oleh sama ada fatwa kebangsaan ataupun negeri, saya rasa jelas bahawa Syiah adalah sesat dan menyeleweng daripada akidah, syariah dan juga akhlak. Dan disebutkan apa kesesatan Syiah dari segi akidah, dari segi akhlak dan juga dari segi syariah itu sendiri. Jadi dengan sebab itu apabila pihak berkuasa agama yang diberikan satu authority body membuat suatu undang-undang, peraturan dan sebagainya, kalaulah Syiah ini mendakwa bahawa dia masih Islam, sepatutnya dia menerima apa yang telah diputuskan oleh pihak berkuasa. Dan mereka mungkin mengambil tindakan untuk keluar dan sebagainya. Tetapi apa yang kita nampak hari ini, pertentangan semakin kuat berlaku. Satu, yang keduanya, kita menerima pelbagai aduan daripada masyarakat, sama ada jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, ustaz-ustaz yang disebut oleh Ustaz Abdul Rahim tadi mengajar berkaitan Syiah kepada masyarakat awam, menyebabkan pecah belah di kalangan masyarakat Korea berkenaan. Kita menerima aduan daripada guru-guru yang mana sekolah mereka, anak-anak murid mereka telah terlibat dengan Syiah dalam kelas-kelas tuition yang dianjurkan. Jadi kita tidak nampak adanya suatu yang kita lihat mereka ini nak menerima fatwa yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama, yang mana mereka ini masih mengaku sebagai seorang warga negara Malaysia dan sebagainya. Jadi sepatutnya mereka menerima, dan ini membuka jalan mungkin apa yang disebut oleh Datuk tadi, takrib dan sebagainya, tapi ini tidak berlaku. Datuk, saya mungkin mencelah kerangka kita punya perundangan. Kalau kita kata dia masalah kita punya negara kan, kalau kita kata dia bukan Islam, maksudnya dia agama yang asing, dia undang-undang agama tak boleh kena kat dia. Okay. Jadi bila kita kata dia masih Islam tapi dia sesat, jadi undang-undang agama tu boleh kena kepada dia. Sebab itu kita ada masalah dengan Qadiani dan seumpamanya. Macam mana kita klasifikasikan mereka, kerana kita majlis agama Islam, dia tak boleh buat tindakan pada agama lain daripada Islam. Itu sedikit kita punya masalah, tapi tak apalah. Tapi saya sebut secara umum fatwa, saya tahu apa yang disebut oleh Ustaz Abdullah Din, terima kasih banyak. Tapi saya sebut memang ada di kalangan ulama-ulama yang mengkafirkan mereka, seperti fatwa daripada ulama-ulama benua India, Pakistan, kerana mereka duduk bersama dengan Syiah. Tetapi secara umum dunia Islam, realitinya pasal Iran adalah OIC. Kita tahu mereka sesat mereka hampir kepada kafir dan seumpamanya. Itu di segi para ulama, kerana
kita mungkin kenapa? Kerana mungkin satu orang yang duduk di Iran, dia datang, dia sembahyang, dia apa, dia tak tahu apa, dia tak tahu cerita Abu Bakar dan Umar. Yang tahu ni tok syekh ni dia, tok syekh yang apa nama bersembahan besar ni. Sesiapa yang jelas dia mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, di atas pengkafiran yang setelah nyata kepadanya dalil bahawasanya Abu Bakar dan Umar adalah orang yang terbaik dalam agama dari segi nas, dari segi Quran dan Sunnah, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, maka bagi dia kafir, dia terkeluar pada Islam kerana dia mengkafirkan orang yang salih ulama. Sebab tu sebahagian para ulama menyebut bahawasanya Abu Zur'ah umpamanya menyebut Syiah satu mazhab yang dahsyat. Sebab kalau kita tanya orang Yahudi, siapa orang yang paling baik dalam agama kamu, orang Yahudi akan menyebut bahawa orang yang paling baik dalam agama kami ialah sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam. Kalau tanya orang Kristian, siapa yang terbaik agama kamu, mereka akan jawab sahabat-sahabat Nabi Isa, Hawariyun. Tapi kalau tanya Syiah, siapa yang paling jahat dalam agama kamu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Tak ada agama yang boleh sama dengan dia. Hatta tak ada saja Abu Zur'ah kata ini adalah satu mazhab yang begitu buruk dalam sejarah yang wujud di kalangan orang Islam. Dan masalah Syiah ni dia taqiyah, dia cakap lain, dia buat lain. Dia boleh mengaku benar, dia kata tak, saya sayang Abu Bakar, tapi dia mengajar kafir Abu Bakar. Jadi kita bila sebab itu inilah kegagalan takrib, kegagalan untuk mendekatkan Sunni dan Syiah di peringkat internasional. Hasan al-Banna pernah mencadangkan hal ini, gagal. Ada tesis yang dibuat dalam takribul 3 jilid, menghimpunkan semua dokumen percubaan mendekatkan Sunni dan Syiah. Gagal. Kesemuanya berakhir dengan kegagalan kerana satu mazhab yang sangat berbeza dengan kita. Ustaz Jamali bantu saya di sini. Kita mengatakan ada negeri-negeri yang sudah gazetkan fatwa. Kita katalah pada malam ini, pada peringkat ini kita jelas sesat. Sebelum ini kita pernah melihat Al-Aqam misalnya, dan kita berikan segenap tenaga dan usaha kita menguasakan pendidikan di pelbagai peringkat dan akhirnya mampu ditangani. Mengapa perkara yang sama tidak dilakukan terhadap Syiah sekarang? Okey. Pertama sekali kalau kita lihat dari segi fatwa dah jelas. Yang keduanya dari segi pelaksanaan. Ini yang mungkin timbul pelbagai masalah di peringkat pelaksanaan. Pertama dari segi pewartaan, ada negeri yang masih belum mewartakan. Dengan sebab itu dari segi tindakan, penguasaan, pendakwaan dan sebagainya masih belum dapat dilaksanakan di negeri-negeri yang berkenaan. Satu yang keduanya, saya rasa kita perlu review balik fatwa yang sedia ada tersebut. Sebab kalau kita lihat fatwa tersebut menyatakan bahawa Syiah sesat dan menyeleweng, dan satu yang keduanya ada statement yang menyebut bahawa ia boleh diamalkan secara persendirian tetapi tidak boleh disebarkan. Saya rasa perkara seumpama ini sepatutnya seolah membuka satu ruang sebenarnya terbuka. Jadi ruang untuk amalan, tapi bukan ruang untuk berdakwah. Jadi yang keduanya, kalau kita lihat tadi disebutkan oleh saudara Suhaimi kita, persatuan Syiah masih bebas dan sebagainya. Saya nak sebut bahawa yang terbaru Kementerian Dalam Negeri Malaysia telah pun mengharapkan Persatuan Syiah Malaysia yang sejak daripada tahun 2011 mereka cuba untuk mendaftarkan di negeri Melaka, ditolak pada tahun yang sama. Dan yang terbaru sekali minggu lepas saya rasa KDN telah pun mengharamkan pertubuhan Syiah ini sebagai satu pertubuhan yang haram. Dan yang keduanya, kita di peringkat negeri Selangor sendiri yang banyak terlibat dengan penguasaan anti Syiah ini, kita telah berjaya mengeluarkan satu perkeliling kepada semua pelbagai kerajaan yang berkhidmat di Selangor, sama ada state ataupun federal, bahawa mereka tidak boleh sama sekali terlibat sama ada menjadi ahli, mengedarkan sebarang risalah, buku, sokongan dan sebagainya. Dan kita harapkan ini sebahagian daripada komitmen kita untuk memerangi pemikiran-pemikiran yang sesat menyeleweng daripada Islam, khususnya Syiah. Suhaimi. Ya, jadi dalam kita berkatakan untuk mendidik, tapi sebenarnya kita secara tak langsung memberikan publicity. Ada yang nyatakan oleh dari Presiden PAS ni, Dato' Mahfuz Omar mengatakan hentikan publicity mengenai isu fahaman Syiah kerana ia seolah memberikan satu publicity yang besar. Dan kita nak terus ke Kedah juga, di mana Ustaz Abdullah sendiri telah menyatakan beliau cukup khawatir tentang apa yang berlaku di IPTA di Kedah kerana dalam usaha mendidik, tapi dalam perkara masa yang sama sebenarnya penularan Syiah itu berlaku di kalangan pelajar-pelajar IPTA. Jadi saya perlukan sedikit komen daripada Ustaz sekaligus memberikan satu konklusi tentang Syiah di Kedah secara ringkas dan padat. Ustaz. Okey, terima kasih kepada
Saudara Suhaimi, sekarang ni sebelum kita melangkah ke IPTA, sebab di IPTA ni pelajar-pelajar dah agak dewasa, agak matang untuk berfikir. Sekarang ni isu yang saya perhatikan yang agak diabaikan ialah di sekolah. Sebab bagi saya di sekolah ni pelajar-pelajar ni perlu diberi pendedahan yang cukup berkenaan dengan isu Syiah. Sekarang ni apa yang berlaku di Kedah ni, saya sendiri bertemu dengan 3 orang dah setakat ni, golongan ustaz GPI, guru pendidikan Islam yang terpengaruh dengan ajaran Syiah, yang mengaku terang-terang bahawa dia Syiah, yang menjual buku Syiah di sekolah, dan yang tak mengaku Syiah tapi menyebut sesuatu yang tidak baik tentang sahabat-sahabat Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bahaya tak bahayanya sekarang ni, kalau dulu di universiti, sekarang dah beralih ke sekolah, pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 telah diajar dengan isu Syiah, telah diajar ambil wuduk cara Syiah. Di sekolah mereka diajar para sahabat kafir, mereka diajar sahabat-sahabat munafik. Yang malangnya ialah sekarang ni guru-guru pendidikan Islam di seluruh negara masih tak jelas lagi isu Syiah. Syiah Islam ke kafir? Ustaz-ustaz kita masih lagi confused tentang isu Syiah. Bila ditanya oleh pelajar, Syiah ni macam mana ustazah? Bagi saya Syiah ni ada yang baik, ada yang tak baik. Selagi mereka mengucap kalimah syahadah, mereka masih Islam. Ini semua kekeliruan yang akan menyebabkan para pelajar kita akan keliru masuk universiti, jumpa dengan pensyarah-pensyarah Syiah, maka terus terpengaruh jadi Syiah. Jadi sekarang ni saya minta kalau boleh lah, yang pertama kepada Kementerian Pelajaran Malaysia untuk buat kajian secara tepat berapa orang guru-guru pendidikan Islam di seluruh negara yang terpengaruh dengan Syiah. Yang kedua, saya nak minta dalam masa yang singkat ini supaya kurikulum pendidikan Islam diperkasakan. Tajuk-tajuk yang telah dibuang daripada buku-buku pendidikan Islam kena dimasukkan semula. Sebab tajuk-tajuk inilah yang membuka ruang kepada Syiah untuk menyerang umat Islam. Saya bagi contoh dalam masa minit 2 ni, minta maaf sikit lagi. Hadis, tuan-tuan tahu, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5, hanya 10 hadis dipelajari oleh pelajar seluruh Malaysia. Sejarah Islam, hampir 16 tajuk dibuang daripada sukatan pelajaran Islam. Jadi bayangkan bagaimana vacuum yang berlaku dalam pemikiran anak-anak kita di sekolah. Bila bertemu dengan Syiah, jumpa dengan isu hadis Thaqalain, jumpa dengan isu hadis Imam 12. Tak pernah dengar di sekolah, cikgu tak pernah sebut. Bila jumpa dengan hadis-hadis ni, terus terpengaruh dan jadi Syiah yang cukup kuat. Dan saya terkejut, kemarin saya buka satu laman blog yang dimiliki oleh seorang ustaz kita, dia mengajar di dekat Al-Ustaz ni. Minta sikit-sikit lagi. Ustaz ni pun boleh terpengaruh dengan isu hadis Imam 12 yang katanya ada dalam Bukhari dan Muslim. Cuba bayangkan tuan-tuan, isu ni. Jadi itu antara yang diharapkan daripada Ustaz yang ringkas ini. Kementerian Pelajaran perlu melakukan tindakan yang lebih agresif daripada sekarang ini untuk menangani isu Syiah, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Dan apa yang nyatakan oleh Ustaz itu juga disokong oleh salah seorang daripada rakan Facebook kita yang mahukan pendidikan agama dan akidah di sekolah rendah dan menengah diperkasakan. Said yang mengusarkan saya, fatwanya Ustaz Jamali 96. Dan ini sudah 2013, tempoh yang begitu panjang. Tak mustahil kalau tak ada apa berlaku, tahun depan kita akan panggil tuan-tuan sekali lagi. Dan saya sangat tidak gemar kalau itu berlaku, Datuk. Berikan sedikit panduan, apa sebenarnya cabaran kita ni? Sedangkan kita boleh menangani Arkam, apa lagi yang menghalang kita? Kita tak boleh nafikan bahawasanya di belakang Syiah satu negara, kosmopolitik. Yang kosmopolitik itu ada hubungan juga dengan negara kita, hubungan dagang dan seumpama. Saya tahu orang politik tidak mempunyai keberanian ataupun yang begitu cukup kadang-kadang apabila memikirkan persoalan-persoalan yang seperti ini. So kita tahu dia bukan semudah Arkam hanya soalan internal. Ni ada pewakil ataupun ada sokongan eksternal, ada kesan geopolitik, ada kesan geopolitik dia. Dan saya ulas sedikit tadi. Saya rasa antara perkara yang perlu dikemaskini dalam pendidikan ialah soal mata pelajaran sejarah Islam. Kadang-kadang sejarah kita macam dahulunya, saya ingat tingkatan 6 dulu kita belajar Muawiyah macam jahat, macam Osman memerintah lemah, 6 tahun yang awal saja bagus. Banyak unsur-unsur sejarah ini yang telah
dimasuki unsur Syiah. Kemudian bila orang cerita balik, nampak mudah je orang nak percaya kerana dia dah dengar benda tu daripada sekolah. Saya ada tulis buku tentang fitnah kalangan para sahabat untuk menjawab persoalan apa yang berlaku di kalangan peperangan awal di kalangan sahabat, yang sebenarnya elemen-elemen Syiah telah mengkaburkan riwayat yang benar, dan ini perlu ditangani oleh kementerian supaya unsur ini disekat, supaya pengaruh mereka melalui cerita sahabat-sahabat ni hendaklah diperbetulkan daripada awal. Pada sisi yang lain, kita memperbetulkan dalam konteks salurannya, tetapi mereka sudah jelas terlanjur. Saya sebutkan tadi, sudah boleh ditunjukkan orangnya, gambarnya dah ada, buktinya dah ada. Setidak-tidaknya di negeri-negeri yang sudah digazetkan, apa penjelasan kalau tidak ada tindakan pada peringkat ini? Mungkin sedikit panduan, Ustaz Jamali. Okay, kita di negeri Selangor khususnya telah pun mengambil tindakan yang begitu agresif dari segi membentras, dari segi penyebaran ajaran Syiah ini Kepada pemimpinnya? Kepada pemimpin, kepada pengikut. Misalnya pada 2010 seramai 123 orang kita tahan, dan dakwa 2 daripada pemimpin yang mendakwa sebagai ketua Syiah di Malaysia ini. 2011 kita yang dalam perbicaraan sebenarnya menahan hampir 200 orang, dan 2012 kita menahan hampir 131 orang. Jadi ini di antara kesungguhan kita, komitmen kita. Kita buat apa yang termampu, berdasarkan undang-undang peraturan kita akan laksanakan. Itu mengendurkan sokongan kepada Syiah di Selangor setidak-tidaknya? Kita harapkan begitu. Dan dalam masa yang sama, kita sebagaimana disebut oleh Datuk tadi, pemikiran dia kena lawan dengan pemikiran. Ini perkara dakwah tetap berjalan. Penjelasan kepada masyarakat, kepada golongan sasaran yang terlibat di daerah-daerah tertentu di sekitar Lembah Kelang, di Gombak dan sebagainya, di universiti antarabangsa di sana. Satu lagi kita kena ambil juga perhatian bahawa apabila pendidikan dikomersialiskan, kita menerima pelbagai latar belakang pelajar-pelajar antarabangsa daripada luar negara, yang dalam masa yang sama mereka mendapat pendidikan di Malaysia ini. Dalam masa yang sama mereka mengambil peluang ini untuk menyampaikan doktrin mereka, ajaran mereka, dan ini sepatutnya diambil perhatian bukan sekadar oleh pihak berkuasa agama, mungkin pihak Kementerian Pendidikan, mungkin Suruhanjaya, syarikat di segi pendaftaran syarikat-syarikat dan sebagainya. Segenap instrumen perundangan harus mungkin RTM mungkin kena lebih berani satu sekali kita lagi. Dialog Datuk, buat dialog, panggil Syiah supaya rakyat dapat tengok. Tapi bila kita jawab. Bila wakilnya datang, kita boleh tangkap terus apa? Tapi kita dialog dengan dia supaya rakyat tahu bahawa kita bukan cakap kosong, kita dapat bukti bahawa dia tidak benar dan dia tidak layak. Saya akan secara peribadi cuba untuk memberikan ruang itu kepada Datuk. Dan itu juga yang dimahukan oleh rakan-rakan Facebook kita, Syed, ancaman Syiah bahagian 2 katanya. Kerana masih ada ramai yang bersifat simpatetik, bersimpati, masih terbuka seperti yang digambarkan Ustaz Abdullah itu tadi, dan wajah dia bilati ya Hasan, berhujah, kita berdialog. Era contestation of ideas kita buktikan hujah harus dilawan dengan hujah. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Ustaz Jamali Muhammad Adnan, dan jauh di negeri Kedah secara sidang video Ustaz Abdullah bin Din. Dan ini merupakan lanskap terakhir sebelum Aidilfitri, suami kita ucapkan bagi pihak kru peribatan lanskap, pastinya kami mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada kami semua. Saya sendiri ucapan, dan kita nak ucapkan selamat hari lahir sebenarnya pada Suhaimi Muhammad. Hari ini hari lahirnya yang ke-30, ke-40 dah. Belum lagi saya. Ke-20-an. Tak boleh bertakiah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, dan pastikan bagi mereka yang mula balik kampung, berhati-hati di jalan raya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam Eid Mubarak. Kullu am wa antum bi khair. Jumpa lagi. Assalamualaikum.